Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang Minggu Etika Profesional. Pengenalan ahli kumpulan. Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Farah Najiha binti Baiduri. Nombor matrik saya D21113511. Saya dari kos Diploma Pentadbiran Perniagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini Yasmin binti Hari Anwar. Nombor matrik D21113372. Kos saya mengambil kos pengajian syariah. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk diskriminasi di kalangan pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Aminah Sina binti Abdul Sani. Nombor matrik D20313206. Kos Diploma Pengajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyafiqah binti Rusli. Nombor matrik D21113784. Kos saya ialah Diploma Pentadbiran Perniagaan. Nama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Arman dan nombor kad matrik saya adalah D21113321 dan tajuk saya adalah tentang hadis palsu. Apakah faedah menyertai webinar? Yang pertama, pelaksanaan acara boleh dirakam supaya peserta boleh memainkan semula rakaman sekiranya memerlukan maklumat daripada mereka. Yang kedua, menambahkan informasi dan bertukar informasi. Yang ketiga, dapat menambah ilmu dari orang yang pakar dalam sesuatu bidang. Apakah bidang yang ingin kami bincangkan? Yang pertama, kami ingin membincangkan tentang bidang pekerjaan. Yang kedua, bidang undang-undang keselamatan. Yang ketiga, bidang agama. Siapakah peserta yang ingin kami sasarkan? Kami ingin menyasarkan pelajar dan juga orang awam. Diskriminasi dalam kalangan pekerja oleh Nurul Aini Yasmin binti Hairi Anwar. Pengenalan diskriminasi. Istilah diskriminasi secara umumnya merujuk kepada tingkah laku positif atau negatif terhadap kumpulan sosial dan ahli-ahlinya. Diskriminasi agama merujuk kepada layanan tidak baik terhadap seorang pekerja kerana kepercayaan agamanya. Diskriminasi boleh terjadi dalam pelbagai bentuk dan disebabkan pelbagai faktor yang berbeza. Ia boleh terjadi kepada sesiapa sahaja tanpa mengira kaum, bangsa dan juga agama. Contoh diskriminasi. Yang pertama, diskriminasi upah. Yang kedua, diskriminasi pembuatan keputusan. Yang ketiga, diskriminasi peluang pekerjaan. Yang keempat, penghinaan terhadap identiti yang dimiliki oleh individu atau kumpulan tertentu. Bentuk diskriminasi. Bentuk diskriminasi juga boleh dikelaskan kepada beberapa kategori seperti diskriminasi agama dan jantina. Diskriminasi agama merujuk kepada perlakuan tidak sama rata terhadap individu tertentu berdasarkan agama yang dianutinya. Di Malaysia, diskriminasi agama lazimnya terjadi semasa proses pengambilan pekerja di mana pihak majikan mempunyai kecenderungan untuk memilih calon yang mempunyai latar belakang agama yang sama. Manakala, diskriminasi jantina pula lebih terarah kepada pekerja wanita berbanding pekerja lelaki. Walaupun penyertaan wanita di dalam tenaga kerja Malaysia semakin meningkat dalam pelbagai sektor seperti pembuatan, perniagaan, perkhidmatan, pertanian, namun pekerja wanita didapati memperoleh upah yang lebih rendah berbanding pekerja lelaki. Kesan diskriminasi. Diskriminasi boleh mendatangkan pelbagai kesan kepada individu yang didiskriminasi seperti kesan terhadap kesihatan, fizikal, mental, prestasi kerja dan suasana tempat kerja. Sebagai contoh, kajian oleh Pavalko et al. Pada tahun 2003 membuktikan bahawa pekerja yang mengalami diskriminasi di tempat kerja seperti dipecat akan mengalami tekanan psikologi.
yang menyatakan bahawa mangsa diskriminasi, gangguan seksual, buli dan keganasan fizikal akan mengalami masalah kesihatan mental. Kesimpulannya, hakikatnya, sebarang bentuk diskriminasi adalah suatu kesalahan dan boleh menyalahi undang-undang. Ini kerana setiap pekerja di organisasi sewajarnya mempunyai hak dan peluang yang sama rata dan perlu dilayan secara adil dan saksama. Kumpulan kami telah memilih Saudara Muhammad Azamuddin bin Ahmad Firdaus sebagai ahli panel bagi topik ini. Beliau berusia 25 tahun, beralamat di Temuh, Perak, berpendidikan di SMK Cenderiang, Akademik Tahfiz Darul Hufaz, Diploma Pengajian Islam USAS, Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam USAS. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Exco Kerohanian Majlis Perwakilan Mahasiswa Sesi 1920, Exco Disiplin Majlis Perwakilan Mahasiswa Interim Sesi 2021, Exco Kerohanian Yadim Sesi 2020, Exco Majlis Perwakilan Kolej Kediaman Kuisal Sesi 16-17. Beliau sekarang bekerja sebagai guru di Sekolah Menengah Agama Tahfiz Darul Rizwan dan sebagai pensyarah dan jurulatih core curriculum USAS. Beliau berpengalaman sebagai guru kafa pada tahun 2016, jurulatih nasyid sekolah-sekolah KPM Kafa Ad-Din 2013 hingga 2020 pada peringkat zon daerah negeri dan kebangsaan, pensyarah core curriculum nasyid USAS dari tahun 2020 sehingga kini. Kes langgar mati 8 remaja basikal lajak kerani dipenjara selama 6 tahun dan didenda RM6,000. Topik kedua kami oleh Nur Adibah Asilah binti Abdullah Sani. Persoalannya, kenapa saya pilih topik ini? Yang pertama adalah disebabkan ia merupakan salah satu isu mahupun topik yang sedang hangat dan sensasi serta trending di platform media sosial dan televisyen. Jika anda masih ingat, kejadian kes tersebut pernah menggemparkan satu dunia pada 12 tahun lalu tentang kematian yang dilanggar oleh seorang wanita dengan membabitkan 8 orang remaja basikal lajak. Apa yang menarik tentang isu ini ialah tertuduh telah dilepas serta dibebaskan oleh Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas dakwaan memandu secara melulu hingga menyebabkan kematian 8 orang remaja dan tertuduh juga dibebaskan tanpa dipanggil untuk membela diri. Kami telah memilih Saudari Nur Saadah binti Rozwan sebagai ahli panel bagi topik ini. Beliau berusia 23 tahun, beralamat di Sayong, Kuala Kasar, Perak. Berpendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Krian, Asasi Pengajian Islam Universiti Sultan Azlan Shah, Ijazah Sarjana Muda Kaunseling Universiti Sultan Azlan Shah. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Bendahari Skuad Sukarelawan USAS Sesi 17-18, Raisah Kismu Kepimpinan Kelab Al-Furqan Sesi 18-19, Timbalan Pengurusi Kedua Kelab Al-Furqan Sesi 19-20, Setia Usaha Majlis Perwakilan Mahasiswa USAS Sesi 19-20, Setia Usaha Majlis Perwakilan Mahasiswa Interim Sesi 20-21. Beliau sekarang sedang internship di Kolej Vocational Nibong Tebal, Penang. Beliau mempunyai pencapaian iaitu mempunyai undian tertinggi kerusi umum pilihan raya kampus USAS tahun 2019, mendapat dekan setiap semester. Beliau berpengalaman menjadi fasilitator USAS 2018 hingga 2019, Timbalan Pengarah Program-Program Furqan Light Night 2018 hingga 2019, Sukarelawan World Conference on Islamic Thought and Civilization WCIT 2018 dan Sukarelawan FESCON tahun 2017. Hadis palsu membawa kecelaruan minda. Topik ketiga kami oleh Muhammad Syahmi Amni bin Muhammad Arman. Sebahagian umat Islam, kecelaruan minda mereka dalam memahami hadis, apatah lagi amalan-amalan yang lahir daripada hadis-hadis palsu sebegini. Ramai yang tidak mengerti tentang ilmu hadis dan apatah lagi ramai tidak mempelajari ilmu hadis iaitu dalil kedua setelah Al-Quran. Mengabaikan diri
mempelajari ilmu hadis membawa banyak keburukan sehingga membawa kesesatan. Oleh itu, sebahagian umat Islam juga mengikut apa sahaja amalan yang didatang kepada mereka walaupun yang mereka dengar itu asal usulnya tiada, malah amalan yang palsu, tidak disabit oleh Rasulullah SAW. Dengar sahaja amalan ini, ada hadisnya padahal dari sisi hadis itu adalah palsu. Mereka tertipu. Berhati-hatilah dalam mengikuti hadis. Pastikan ianya sahih. Jauhilah juhalah, orang jahil. Lebih lagi berkait dengan sesuatu amalan ibadah dalam agama dari kalangan ulama, ustaz, kiai dan lain-lain yang sememangnya tidak mengerti akan ilmu hadis. Hadis palsu diistilahkan sebagai hadis maudu di tempat lain. Istilahnya adalah muzayyaf. Syuhudi mendefinisikan hadis palsu sebagai pernyataan atau pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya bukan hadis Nabi SAW, tetapi beberapa kalangan menyebutnya sebagai hadis Nabi SAW. Bagaimana ingin mengetahui hadis palsu? Menurut Mahmud Tahan, ada 4 cara yang bisa digunakan untuk mengetahui hadis itu sahih atau bukan. Keempat cara tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, pengakuan dari pemalsu hadis itu sendiri. Misalnya, Abu Ismah Nuh bin Abu Maryam pernah mengaku bahawa ia pernah memasukkan hadis terkait keutamaan beberapa surah dalam Al-Quran. Hadis palsu ini ia disandarkan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kami telah memilih Nur Ainul Syuhada binti Abdul Arfi sebagai ahli panel untuk topik ini. Beliau berusia 22 tahun, beralamat di Seremban Negeri Sembilan, berpendidikan degree dari kos ijazah sarjana muda kaunseling, berjawatan dalam kelab setiausaha kelab penyayang. Beliau berpengalaman dalam memberi talk di sekolah menengah dan chit-chat secara online bersama MPK. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.